Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah handheld PC pertama dari Asus, iaitu Asus ROG Ally. Saya dah guna benda Allah ni selama 3 hari secara intensif. Tidur pun sampai pukul 3 pagi semata-mata test benda Allah ni. Apa yang saya boleh kata, yang ini adalah Steam Deck killer. Walaupun ada beberapa part yang saya kurang sikit dekat Asus ROG Ally ni, tapi secara keseluruhan kalau kita compare dengan Steam Deck, saya boleh kata yang Asus ROG Ally ni menang hampir ke semua aspek. Dan saya berani jamin kepada anda, at least buat masa ni, ini adalah handheld PC terbaik yang anda boleh dapat dalam pasaran lah. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Tuan-tuan dan puan-puan, perkenalkan, ini Asus ROG Ally, sebuah handheld PC yang guna Windows 11 sebagai dia punya operating system. Prosesor dia pakai yang special, AMD Ryzen Z1 Extreme dengan integrated AMD Radeon graphic. RAM dia LPDDR5 16GB, dual channel storage dia pakai NVMe SSD PCIe 4 512GB, size screen 7 inci, IPS panel, sRGB 100% dengan brightness 500 nits. Dia punya refresh rate itu 120Hz, response time 7ms, ada FreeSync Premium, kaca jenis Gorilla Glass Victus dan bateri dia 4 sel lithium. Dari segi physical size dia kecil sikit kalau nak dibandingkan dengan Steam Deck, tapi lagi besar kalau kita compare dengan Nintendo Switch OLED. Tebal dia bahagian tengah-tengah dekat skrin tu dalam 2cm, dan kalau kita ukur dekat dia punya bonjolan dekat bahagian tepi tu, tebal dia dalam 3.2cm. Berat dalam 608 gram. Main material untuk Asus ROG Ally ni ialah plastik, tapi build quality dia solid, dan kalau kita pegang, kita sentuh, kita gosok, kita dapat rasalah yang ini adalah sebuah premium produk. In term of gaming looks tu, dia memang ada gaming looks. Anda boleh nampak dekat keliling dia punya joystick tu, dia punya ring light tu menyala dengan RGB punya efek. Lepas tu di bahagian belakang lekukan dia tu menampakkan ini adalah sebuah produk gaming. Cuma buat masa ni Asus hanya keluarkan warna putih sahaja, hoping that pada masa akan datang Asus akan keluarkan warna hitam dengan aksen yang berwarna merah, barulah nampak ROG itu sendiri kan. Alright, seterusnya kalau kita nak bincang dari segi keselesaan guna Asus ROG Ally ni, saya boleh kata dia kalah lah dengan Steam Deck. Walaupun di bahagian tepi dia ni ada bonjolan, tapi bonjolan dia tu macam tak ikhlas sangat. Bila kita pegang, dia tak membantu seperti mana bonjolan yang ada dekat Steam Deck. Saya guna dia dalam satu jangka masa yang lama, saya rasa lenguh-lenguh dekat saya punya bawah ibu jari ni. Ada orang kata Asus ROG Ally ni kita guna dia dalam keadaan macam ni. Kita tongkat dia kan. Saya buat benda sama. Bila saya guna dia dalam keadaan bertongkat atas meja macam ni, masa saya test bateri dia, saya punya jari kelingking pula sakit. That's why dari segi ergonomik, dari segi keselesaan, saya boleh bagi 6/10 saja. Memang dia kalah dengan Steam Deck. Alright, satu benda yang Asus ROG Ally ni tapau hampir ke semua handheld PC yang ada atas muka bumi ni ialah dia punya skrin lah. Warna yang kita nampak dekat skrin dia bukan sahaja cantik pop-up keluar, tapi refresh rate dia tinggi 120Hz, response time 7ms, ada FreeSync Premium untuk elakkan tearing, ghosting dan juga stuttering. Lepas tu yang paling saya suka ialah touch screen dia responsif. Kita tekan je mana-mana dia akan detect. Ala-ala kita guna skrin dekat smartphone kita dah. Dia tak macam Steam Deck. Kalau anda pernah guna Steam Deck, anda tahulah betapa tak responsifnya skrin. Kita kena tekan kuat-kuat baru dia detect. Dia ala-ala kita nak control screen yang ada dekat flight MAS. Dari segi button dan input-output connection, first kali compare dengan Steam Deck, Asus ROG Ally ni dia tak ada trackpad. Saya tak kisah sangat benda ni, tapi orang bising lah dekat group kan. Lepas tu layout button dia pakai layout Xbox sebab ini adalah Windows punya device. Dan position button-button, jarak dia tu bagi saya just nice.
semua reachable. Feeling tekan pun sedap, tactile, dan yang bagusnya dia punya RT dan juga dia punya RT dan juga LT tu dia jenis rubber dome, bukan swish. So kalau anda nak main game macam Forza Horizon macam tu, sangat-sangat best. Cuma RB button yang saya dapat ni dia tak se-tactile LB button. Saya syak dia bermasalah. So kalau anda pre-order Asus ROG Ally, bila dapat dekat anda nanti, anda test satu persatu button yang ada. Kalau ada benda yang tak betul macam saya ni, anda minta jasa pekedai tu, anda minta jasa baik pekedai untuk tukar baru terus kepada anda lah. Okey, tentang dia punya input-output connection lagi, dekat bahagian atas ni ada power button. Yang mana dia punya power button ni share dengan fingerprint scanner. Fingerprint scanner dia sangat-sangat responsif. Anda nak guna secara menegak, anda nak guna secara melintang pun tak ada masalah. Lepas tu ada notification LED, ada volume rocker, ada USB-C sekali dengan XG mobile adapter, ada micro SD card slot dan juga audio jack. Okey, dekat sini saya nak highlight satu benda kepada anda based on pengalaman saya guna handheld PC. Saya dah guna Steam Deck, saya dah guna Aya Neo Air. So, bila ada dia punya USB-C slot ni ada satu sahaja. Apa masalah dengan satu USB-C? Katakan anda nak connect benda alani ke monitor anda. So, anda tak boleh nak charge dia. Ataupun kalau anda nak charge dia, anda tak boleh nak connect dengan monitor anda. Anda kena pilih salah satu saja. Nak tak nak, anda kena beli docking ataupun anda kena cari monitor yang ada USB-C. Dia punya USB-C tu support power delivery dan juga display. Dalam masa sama, dia boleh buat dua kerja dalam satu masa. Ini tentang port USB-C. Yang kedua anda kena tahu ialah kalau anda pergi dekat Twitter, anda pergi dekat forum, ramai yang report bagi tahu micro SD card dia terbakar. Saya tak dapat test benda ni disebabkan saya tak ada micro SD card slot. Tapi based on apa yang saya baca, masalah tu berlaku disebabkan position micro SD card slot tu bersebelahan dengan exhaust fan. Jadi bila udara panas keluar, dalam masa sama dia menambahkan lagi panas dekat micro SD card slot tu. So kalau anda nak guna micro SD card, anda kena take note benda ni. Tentang dia punya aksesori pula. Buat masa ni Asus tak keluarkan banyak aksesori untuk dia punya ROG Ally ni. So far ada dia punya back dan juga XG mobile graphic card yang ada dekat luar tu kan. Dia punya docking tak ada lagi. Kabel USB-C ke HDMI tak ada lagi. Cooler tak ada lagi. Power bank tak ada lagi. So, kita mengharapkan Asus keluarkan aksesori dia ni pada masa yang secepat mungkin. Sebab kita nak guna benda alani secepat mungkin kan. Tentang software, main software untuk Asus ROG Ally ni ialah Armoury Crate, Asus Armoury Crate. Cuma interface dia ni Asus dah baiki sikit supaya ngam dengan form factor handheld PC. Nak buka Armoury Crate ni simple saja. Ada satu button kecil di tepi button X. Anda tekan je yang button tu, dia akan automatic keluar Armoury Crate. Bila keluar Armoury Crate, first page dia ialah library, game-game yang kita dah install ke dalam device ni, dan ada setting, ada content. Main function yang ada dekat Asus ROG Ally ni, dia ada dekat setting. So dekat setting ni ada beberapa part lah. Ada control mode, ada Ally setting dan juga command center dekat belah kanan. Untuk control mode ni, dia macam mana kita nak control Asus ROG Ally ni. Kita nak guna dia secara macam konsol macam tu, ataupun kita nak guna dia secara desktop macam PC. Kalau kita guna dia secara desktop, dia punya trackpad, dia punya joystick belah kanan tu akan jadi cursor mouse. Apa-apa pun benda ni semua kita boleh remap, anda boleh godek-godek sendiri. Balik ke setting bahagian hadapan tu, dekat bawah ni ada operating mode, lepas tu ada game visual, ada lighting, ada connection, audio dan juga aura sync. Operating mode ni untuk kita tukar mode dia. Macam kita nak guna dia secara macam battery saver, silent ke, kita nak guna dia performance mode ke, kita nak guna dia secara turbo, atau kalau anda nak godek-godek sendiri, anda nak main dengan manual pun tak ada masalah. Boleh buat dekat situ. Anda boleh pilih wattage yang anda nak dan sebagainya. Lepas tu dekat kiri ni pun kita boleh pilih status semasa. Kita boleh tengok status semasa PC kita, processor macam mana, graphic card temperature dia macam mana. Lepas tu kalau kita balik ke setting semula, kita pergi dekat game visual, kita boleh adjust color profile display yang kita nampak dekat ROG Ally. Lepas tu lighting ni untuk kita main dengan ring light yang ada dekat kanan ataupun kiri joystick
joystick dia. Then kita ada connection untuk internet, ada audio untuk kita main dengan mikrofon dan juga speaker dia, which is untuk Asus ROG Ally ni dia ada AI noise cancelling macam kebanyakan produk Asus ROG. Lepas tu ada Asus Aura Sync, yang mana Asus ROG Ally ni kita boleh synchronize dengan mana-mana peripheral Asus ROG. Salah satu benda best dekat Asus ROG Ally ni bagi saya ialah dia ada command center ataupun ini adalah shortcut, shortkey untuk kita guna feature-feature yang ada dekat ROG Ally ni. Kalau kita nak tukar mode dia, so just tukar dekat sini lah. Tak perlu nak masuk ke Armoury Crate, pergi ke setting, buat benda ni leceh gila. Tak perlu. Kita just buka command center and tukar dekat sini. Dia punya command center, shortkey yang ada dekat command center ni pun kita boleh adjust dekat Armoury Crate. Untuk buka command center time kita main game pun sangat senang. Just tekan button kecil yang ada di atas D-pad belah kiri. Okey, ini adalah graph performance yang saya dapat untuk Asus ROG Ally. Basically, setting untuk setiap game tu sedikit berbeza. That's why anda kena baca secara detail dia punya nama dekat bawah graph tu. Saya test dengan dua-dua setting. Saya test dengan performance setting 15 watt. Saya test dengan turbo setting 25 watt. Maybe dekat graph ni anda tak nampak perbezaan yang ketara antara performance mode dengan turbo mode. Tapi kalau anda dapat pegang, main, tengok sendiri dengan mata kasar anda akan dapat feeling betapa smoothnya gaming dengan turbo mode 25 watt tu. Cuma in return bateri memang drain cepat. Ini dia punya kekurangan. Let's say anda nak main dengan dia punya wattage, anda boleh buat benda tu. Anda boleh cari yang paling kena dengan anda, pergi dekat Armoury Crate, pergi dekat setting operating mode dan anda boleh pilih manual. Dekat situ anda boleh set wattage dia, fan speed dan sebagainya. Seperti mana yang saya cerita tadi lah. Dan tentang bateri ni kan, saya buat satu eksperimen. Saya test Asus ROG Ally ni dengan dua mode. Saya nak tahu berapa lama masa yang device ni mampu bertahan dari 9-50% sampai 10% dengan dua-dua mode tadilah. Jadi saya test dengan game-game yang tak demanding sangat. Saya test dengan Metal Slug, saya test dengan Jump Force, saya test dengan FIFA 23, which is untuk dia punya performance mode, masa untuk bateri dia drain dari 95 hingga 10% ialah 1 jam 18 minit. Manakala untuk turbo mode, masa yang diperlukan ialah 58 minit sahaja. Satu perbezaan yang sangat ketara. Alright, dari segi suhu dan juga cooling system, memang Asus ROG Ally ni panas. Tapi dia punya panas tu tak seteruk Steam Deck. Saya test dengan dua game yang sama. Steam Deck punya temperature memang lagi tinggi kalau nak dibandingkan dengan Asus ROG Ally. Dan the best thing about cooling system Asus ROG Ally ni ialah bila kita, walaupun in-game punya suhu tu dah cecah 80 ataupun 90 darjah, kita punya tapak tangan tak terasa panas. Dia punya haba tu, dia punya bahang tu tak spread keluar. Itu yang saya suka dekat Asus ROG Ally ni. In-game, kalau kita main game yang demanding macam Cyberpunk, suhu memang boleh cecah 80 hingga 90 darjah macam tu lah. That's why kalau Asus keluarkan cooler dia sendiri, mungkin membantu pengguna. Last sekali dari segi productivity. Sebab tadi kita dah sembang tentang gaming, sekarang kita sembang dari segi kerja lah pula kan. Sebagai seorang content creator, saya punya kerja melibatkan Adobe Premiere. So, saya test dari segi content creation, which is saya hasilkan satu video. Video tu klip dia 4K. Kalau dekat playback tu, kita boleh buka 1/4 dengan smooth. Bila saya render video full HD, tadi dia punya main clip tu 4K, tapi saya render full HD, dia ambil masa untuk 1 minit punya clip, dia ambil masa sekitar 5 minit lah. Nak kata bagus sangat tu tak, tapi dia mampu deliver job dengan sangat bagus. Kalau nak compare dengan mana-mana laptop bawah RM3,000 Malaysia, ini jauh lagi bagus. Okey, saya tutup video ni dengan benda yang saya nak puji dan benda yang saya tak suka dekat ROG Ally ni. First kali, design dia terbaik, cantik. Dia punya design tu clean, elegan, dan yang paling penting untuk seorang gamers, dia ada elemen gaming tu. Kalau
Kalau Asus keluarkan warna hitam dengan sedikit touch-up warna merah, bagi saya cantik gila lah. Dan dari segi ergonomi, walaupun saya kata design dia tak se-ergonomik Steam Deck, tapi disebabkan haba yang dikeluarkan oleh benda Allah ni tak kena dengan kita punya tangan bila kita pegang dia. Yang ni pun saya nak puji. Lepas tu dari segi display, display dia memang lawa jauh kalau nak dibandingkan dengan Steam Deck. Lepas tu dia punya touch screen pun okey. Warna yang kita nampak tu kan dengan sRGB 100%, brightness 500, superb. Pop up. Dia punya warna tu pop keluar, tambah dengan speaker dia yang mantap. Watching experience, kalau anda nak tengok movie, anda nak layan lagu, terbaik punya lah. Cuma benda yang saya tak suka pula kan, ada 3. First kali ialah dia punya bateri. Bateri dia memang drain gila-gila. Bayangkan saya main game yang relax pun tak sampai 2 jam. 1 minit 18 saat dengan performance mode. Kalau guna turbo mode tak sampai 1 jam. Kalau game tu, bayangkan kalau game tu demanding, grafik demanding macam Cyberpunk ataupun Hogwarts Legacy. Tak sampai 1 jam. Confirm. Dia punya performance mode pun tak sampai 1 jam. Yang kedua ialah satu port USB-C seperti mana yang saya cerita kepada anda tadi. Namun, kedua-dua isu ni boleh diselesaikan kalau Asus keluarkan power bank, Asus keluarkan docking station. Yang last kali yang saya tak suka tentang ROG Ally ni pelik sikit, iaitu tentang Windows 11. Yes, saya tahu kita sedang bercakap tentang handheld PC. Tapi, handheld PC ni dibuat untuk menyaingi handheld konsol macam contoh Nintendo Switch. Bila kita bercakap tentang Windows 11, kita boleh buat semua benda dekat dia. Which is kalau kita nak install emulator, nak main game Nintendo Switch pun boleh, tak ada masalah. Tapi disebabkan kita boleh buat semua benda, dia menjadikan Windows 11 tu complicated, rumit. Dan benda ni adalah bertentangan dengan konsep konsol, handheld konsol tu sendiri. Handheld konsol adalah something yang bila kita tekan play, kita terus boleh main tanpa perlu buat sebarang setting, tanpa perlu tukar apa-apa button, remap dan sebagainya. Sedangkan kalau anda guna Asus ROG Ally ni, anda install game A, dia punya setting tak sama dengan game B, jadi anda kena buat benda ni. Rumit. Untuk sesetengah orang yang memang dari konsol nak main PC, dia akan jadi rumit lah. Itu dia punya kekurangan, ataupun sebenarnya tak adalah kekurangan, tapi satu benda yang anda kena maklum lah. Secara keseluruhan, saya sangat recommend anda untuk beli Asus ROG Ally ini. Ini adalah handheld PC terbaik untuk buat masa ni, 2023 Jun ataupun Julai ataupun Ogos. Buat masa ni seriously ini terbaik. Cuma tapi kalau anda tanya saya, habis cerah saya tak ada laptop, saya nak beli laptop, adakah better saya beli ROG Ally? No. Kalau anda belum ada laptop, anda terfikir nak beli Asus ROG Ally, anda beli laptop dulu. Sebab walau bagaimanapun benda ni tak se-practical laptop lah. Kalau nak buat kerja, laptop masih lagi bagus. Kita boleh connect dia ke monitor, kita boleh connect dengan kita punya keyboard, kita punya mouse. Tapi kita kena, bila nak bawa dia pergi mana-mana, dia macam dah bawa satu biji PC lah. That's why dari segi portability, laptop lagi bagus, lagi practical kalau nak dibandingkan dengan Asus ROG Ally ni. Itu saja dari saya. Kalau anda berminat untuk beli Asus ROG Ally ni, Asus ROG Ally ni, saya ada sediakan link beli dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.